Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bincangkan tajuk lukisan perpaipan bab 5, grafik komunikasi teknikal tingkatan 5. Jadi soalan pada hari ini kita nak buat soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Sebelum ni, dalam klip sebelum ni, cikgu dah sebenarnya buat soalan nombor 8. Soalan nombor 8 dah buat. Kat sini pun ada soalan nombor 8. So, cikgu nak teruskan soalan nombor 9. Okey. Pertamanya, cikgu minta maaf kalau gambar cikgu ni gelap sikit. Sebab cikgu kurang dapat cahaya. Duduk kat rumah macam hujan aja. Kurang dapat cahaya. Okey. Jadi harap-harap okey kot Tengoklah elok-elok. Okey, jadi sekarang yang penting adalah macam mana kita nak lukis soalan nombor 9 ini. Okey, pertamanya kita lihat perpaipan kita. Kita ada lukisan isometrik. So, ini atas ni lukisan isometrik diberi lengkap. Dan dia suruh lukis lukisan ortografik perpaipan. So, bawah ni adalah lukisan ortografik perpaipan. Sebelum ni, cikgu dah bagi tahu bahawa dalam isometrik, dia ada aliran pipe. Cuma, bila dia tengok 30 darjah kiri kanan, itu menunjukkan aras yang sama. Tetapi, bila aliran pipe pada isometrik ini, tunjuk beza aras tinggi rendah. Contoh, kiri kanan, okey, 30 darjah. Ni 30 darjah. Ni 30 darjah. Ini aras sama ni, 30 darjah. So, sepanjang aliran ni sama aras. Sepanjang ni sama aras. Tetapi, sepanjang ni sama aras. Ini pun sama aras. Ini 30 darjah pergi ke sana melalui siku pipe. Di sini ada siku pipe. 30 darjah ke atas. 30 darjah bukan ke atas, 30 darjah. Secara isometrik. Ini dan aliran ini adalah sama aras. Tetapi bila ditunjukkan atas dan bawah, tinggi dan rendah, itu menunjukkan aras telah berbeza. Maksudnya aras di sini dan aras di sini adalah berbeza. Aras di sini dia turun bawah. Okey. Kemudian sini sama aras, dia naik. Okey. Kemudian kat sini aras yang lain. Aras yang ini dan aras yang ini adalah sama. Sama. Okey. Itu basic yang awak kena tahu dalam isometrik. Sebab perkara ini penting bila kita nak terjemah, macam mana kita nak aplikasikan simbol-simbol kita. Okey. Bila kita nak lukis pandangan pelan daripada atas untuk ortografik, kita tengok daripada pandangan isometrik kita. Dia dah bagilah sikit daripada ini adalah tangki simpanan air. So ini adalah simbol bagi tangki simpanan air. So daripada tangki simpanan air ni, okay, kita tengok satu aliran. Kemudian kat sini ada siku pipe. Okay, dia dah lukis. Kemudian terus pergi kepada pemanas air. So, kat sini, pemanas air. Jadi, kena pergi ke pemanas air. Kemudian, di sini, ada satu junction. Sambungan T di sini. Sambungan T turun bawah. Dia turun bawah. Bermakna ini dengan ini beza aras. Ini dan ini beza aras. Dan ada sikit sambungan T dan siku pipe. Siku pipe. So, daripada junction ini, bila pandang dari atas. Bila pandang dari atas, dia sebenarnya tak ada apa-apa, dia sama je. Bila pandang di atas, kat bawah ni, tengok sama je macam tu dia pergi. Kita tengok terlukis nanti kita tengok macam mana kita nak lukis. Okey. Jadi kita pergi satu-satu. Dia dah telah diberi di sini siku pipe sini. Okey, rapat tepi. Kita jangan hitamkan lagi kita buat aliran pipe itu dalam garisan unjuran. Terus pergi kepada di atas kita punya pemanas air kita. Okey. Dah tak apa nampak ni. Luar ni asyik hujan aja. Cikgu kena bantuan cahaya luar. Okey. So ini di sini. Jangan hitam lagi. Kita sampai kat bidih saja. Dinding saja dulu. Kemudian di sini kita ada sambungan T dan siku pipe di bawah. Tapi bila kita lukis, kita rata saja. Lokasi di mana tak ada masalah Kita tengok aliran. Kemudian turun bawah. So di sini dan di sini kita pandang, bila pandang secara ortografik pandangan pelan atas, siku pipe sini dan siku pipe ni nampak satu saja. So kat sini nampak satu saja. Okey, nanti bila nampak satu, kita nak lukiskan macam mana kita tengoklah. Okey, kita sambung. Kemudian nampak satu. Kemudian kita terus. Okey. Kita terus. Kemudian di sini ada beza arah aliran pipe. Arah aliran 30 darjah. Bila 30 darjah bermakna ini dan ini aras sama.
aras sama. Kemudian bila masuk dalam, bila dia masuk, bukan dalam, dia masuk, okey, dia akan naik, ada beza aras. So, kat sini ada siku pipe, tetapi di tengah-tengah ada kunci pipe. Kemudian sebelum tap keluar, point air keluar, ada tap di situ. Tapi bila kita lukis sebenarnya kita nampak satu sahaja. Nampak satu-satu. Bila pandang dari atas, ini dan ini, kita nampak satu aliran sahaja. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, point pertama. Siku pipe, bukan point pertama. Okey. Selekoh yang pertama, siku pipe. Jadi telah diberi. Kedua, di sini ada sesiku T. Bila ada beza aras, bila pandang daripada atas, kita mesti lukis bulat kepada sambungan T ataupun siku pipe kita. Okey. So, cikgu buang dulu. Cikgu nak lukis bulat. Okey. Jadi apa cikgu buat? Cikgu buat bulat. Okey. Dan bila buat bulat, saya mesti ada apa? Okey, 1 2 3. Sebab di sini ada apa? Di sini ada siku sambungan T kita. Ini sambungan T. Bawahnya ada siku. Atas sambungan T. Bawah ni ada siku pipe. Tapi bila kita pandang daripada atas, kedua-dua item ini kita cuma nampak satu saja. Jadi, kita tengok yang atas saja. Siku pipe kita abaikan. Bermakna telah termasuk di sana. Automatik macam tu. Okey. Jadi, bila tengok di sini sambungan T kita, selepas sambungan T kita tengok sambungan T kita dulu. Kita ada tiga junction. Okay, kita tengok bahagian pertama, bahagian sedang datang, air yang masuk sini daripada tangki simpanan air pergi sini, air dekat sini tinggi, dekat sini tinggi. Kemudian siku bawah siku T tu, aliran seterusnya ialah rendah. Yang keluar kat sini ialah rendah. Sini tinggi, sini rendah. Bila tinggi, bermakna kita nampak aliran air tu masuk. Okey, masuk ke tengah bulat. Bila dia tinggi, automatik dia masuk ke tengah bulat. Dan bila rendah, aliran dia berhenti kat tepi dinding bulatan saja. Macam tu. Yang atas ni masuk sebab tinggi pipe-nya. Ini tinggi arasnya. Bukan tinggi pipe, tinggi aras. Kat sini rendah. Okey, macam itulah kita lukis. Maknanya kat sini done. Sekarang kita nak tengok kunci pipe. So, kunci pipe kita macam biasalah. Kita pakai plat pencontoh kita. Okey. Plat pencontoh. Kat sini saya pakai kecil sikit. Okey, saya pakai kecil saja. Ruang sempit. Okey. So kat sini patutnya berjumpa Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada air masuk ke dalam pemanas air. Pemanas air. Bila masuk pemanas air, okey, kita ada jumpa siku pipe lagi sekali. Siku pipe. Tapi bila dia masuk, kat sini aras dia tinggi. Dia masuk dalam pemanas air kita. Jadi bila tinggi, pipe tersebut mesti masuk ke tengah-tengah bulat. Macam cikgu lukis. Okey, ini menunjukkan siku pipe. Dan ini bahagian yang tinggi. Okey, tak payahlah tulis TR ni, cikgu nak tunjuk dalam pada awak saja. Okey, kemudian di sini aliran ini straight terus saja. Walaupun dia ada penurunan, bila ada penurunan hanya dicontohkan melalui aliran pipe tu masuk ke bulat. Okey. Jadi kat sini tak ada apa-apalah, terus saja sampai ke hujung. Bila sampai hujung kita tengok hujung ni kita ada siku pipe lagi sekali, tapi kat sini tinggi dan selepasnya adalah rendah. Jadi bila ada tinggi dan rendah, bila awak lukis menggunakan ortografik, kena simbol siku pipe kita kena lukis bulat. Okay, mana cikgu pilih tadi? Okey, itu cikgu pilih ni. Jadi pada siku pipe kita kat sini kena lukis bulat. Okey, bila nak lukis siku pipe mesti ada simbol ni dan mesti ada simbol ni. Kena jangan lupa. Selalu pelajar lupa yang ni. Okey, lupa nak tanda ini. Walaupun simple tapi bila tak ada satu, salahlah. Okey, mana tinggi cikgu? Sini tinggi. Mana rendah? Sini rendah. Bila tinggi,
aliran pipe tersebut masuk ke dalam bulatan. Okey, masuk ke tengah bulatan. Okey, sini masuk tengah. Dekat sini cikgu, bila dia rendah, jangan awak masukkan. Okey, sampai situ contoh dia kan. Okey, dekat sini done. Bila tengok dari atas, inilah dia berlaku. Seterusnya di sini, aras yang sama. So, bila aras sama, maknanya apa? Maknanya, dia tidak ada beza aras. Jadi, tak payahlah buat bulat untuk menunjukkan siku pipe, simbol siku pipe kita. Okey, macam ni saja. Okey, menunjukkan adanya selekoh di sini. Adanya perubahan arah aliran air pipe. Seterusnya, okay, kita nampak di sini ada siku pipe dan di tengah-tengah dia ada apa? Ada kunci pipe. Jadi, kita lukis kunci pipe dahulu, kemudian kita akan buat siku pipe sebelum masuk jumpa tab. Okey, bila dia pergi kat luar, kat sini ada tab. Kepala pipe itu tu, okey, tab. Point air keluar. Tab, point air keluar, kita tanda bulat macam ni. Hitam saja. Okey, so sekarang kita lukis kunci pipe. Lukis kunci pipe dia. Okey, tadi saya buat yang kecil kan. Jadi saya pakai yang kecil lah. Okey. Kunci pipe saya pakai yang kecil. Pastikan dia berjumpa. Lama-lama terror lah. Cikgu pun dah lama tak lukis ni kunci pipe ni. Baru jumpa ya. Dia kena berjumpa macam ni. Kalau tak jumpa tu tak betul lagi. Okey, lepas kunci pipe, baru kita lukis siku pipe. Okey, sebab kunci pipe ni memang kena tunjukkan pada lukisan. Tapi dia duduk tengah-tengah. Tapi orang bila dia pasang, orang yang pasang pipe kita, dia tahulah ada kunci pipe di tengah-tengah tu. Okey. So kat sini kita letak kunci pipe. Kunci pipe cikgu dah termasuk dekat dalam dinding tu. Tak apa, ini simbol saja. Okey, sebab apa cikgu buat bulat? Sebab ada beza aras. Sini rendah, sini tinggi, ada beza aras. Nampak tak? Aliran ni dan aliran sebelum dan selepas, selepas kepada kunci pipe ada beza aras. Jadi kita buat hitam dulu. Kemudian sebab dia tinggi, kita ambil tengah-tengah, aliran air pipe masuk di situ. Okey, kat sini kena lukislah sampai ke dinding pipe. Dan di sini. Okey, kalau nak lagi cantik dan bagus, awak bolehlah jarakkan sikit tadi ni. Boleh buat jarak sini sikit. Kemudian sampai sini bawa masuk sana. Baru dapat lukis dengan baik. Tapi sebab tadi ni cikgu lukis, cikgu ambil bulatan tu besar. Awak boleh kecilkan bulatan. Ambil bulatan. Okey, macam tu lah kita nak lukis aliran pipe. So kena faham basic ini. Kita check balik last kali, mesti check balik. Okey, ada. Okay, done. Okey, kunci pipe dan kita ada siku pipe dan kemudian di sini ada beza aras, ya betul. Ada tinggi rendah kat sini, ada beza aras, betul kita buat bulat. Okey. Kemudian di sini tak ada beza aras. Okey, dan kemudian dekat sini kita ada kunci pipe dan kita ada siku pipe. Bila pandang di atas siku pipe dan beza aras. Bila beza aras kita lukis bulat. Okey, done. Dan kita ada tab namat dia. Done. Okey, baru betul dan boleh serah jawapan awak apabila awak dah siap. Macam itulah cara kita lukis. Mudah-mudahan membantu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.